Okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita tengok bagaimana hubungan luar pada masa itu. Okey, kita memang tahulah Melaka ni adalah kerajaan yang terkenal, kerajaan yang kuat, kerajaan yang soho. Dan kerajaan Melayu Melaka ini juga adalah asas ketamadunan bagi kita, orang Melayu. Orang Melayu ni awak, kalau kita cerita pasal Melaka, tak ada benda lain yang lebih soho daripada kerajaan Melayu Melaka. Kerana kerajaan Melayu Melaka ni lah yang menunjukkan kehebatan orang Melayu. Raja-raja Melayu dan semuanya, segala-galanya tentang Melayu. Okey, mulalah mungkin kita boleh belajar benda ni deh. Sebab apa? Sebab zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, kerajaan Melaka ada hubungan yang erat dengan macam-macam kerajaan. Sama ada di rantau alam Melayu, yang cikgu kata tadi serantau tadi, dan juga di luar alam Melayu. Jarak jauh noh. Okey, terutamanya pada abad ke-15 dan ke-16. Abad ke-15 dan ke-16. Abad ke-15, ke-16. Lama dah ni awak. Lah ni abad ke berapa? Cikgu nak tanya. Soalan mudah ni. Lah ni abad ke berapa? Siapa nak jawab ni? Soalan mudah-mudah ya? 21. Abad ke-21. Bagus. Sebab tu lah ni kita kata kalau nak belajar guna apa? PAK 21, PAK 21. Kita ni dalam abad ke-21 deh. Ni abad ke-15. Lama dah lah awak. Tu kita kira, tak kira dalam hitungan dalam tahun deh. Jadi ada dua bentuk hubungan yang terjalin. Okey, hubungan yang pertama ialah hubungan diplomatik dah. Hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Diplomatik. Apa maksud diplomatik ni? Diplomatik ni berkaitan dengan politik. Politik. Maksudnya kita say dengan dia. Okey, untuk hubungan diplomatik ni mengadakan hubungan yang erat dari aspek politik. Okey, dan perdagangan macam saya awak kata tadi. Apa nak say dengan China? Sebab nak nego dengan China. Ya. Jadi ada dua matlamat lah pada masa ni. Zaman Kesultanan Melaka ni ada dua matlamat. Satu diplomatik untuk mengadakan hubungan diplomatik dan satu lagi untuk mengadakan hubungan perdagangan. Jadi bagaimana hubungan ini dijalinkan? Kalau hubungan diplomatik melalui pengantaran utusan. Macam cikgu ayat tadi lah. Hantarlah utusan. Tak semestinya raja tu pergi sendiri ke negara China contohnya. Tapi dia hantar utusan, orang dia. Bawa perkhabaran, royak apa niatan ni nak gapo deh. Okey, jadi hubungan perdagangan pula, kerajaan Melaka ni telah mengadakan beberapa buah kerajaan yang dan wilayah. Okey. Dengan yang mana negara yang pada masa tu boleh memberi keuntungan. Katakanlah negara tu tidak boleh memberi keuntungan. Jadi tidak berlakulah hubungan perdagangan tadi. Jadi hubungan perdagangan tadi hanya berlaku dengan negara-negara tertentu saja yang boleh memberi keuntungan. Yang boleh menghasilkan duit kepada negara kita. Macam tu dah. Jadi kita tengok contoh. Tengok bawah ni contoh. Ni gambar ni dia tunjuk ni. Awak tengok ni. Bila ada kapal ni. Bila ada kapal ni nampak tak? Apa fungsi Melaka pada masa tu? Siapa boleh ayat ke cikgu? Tengok ada kapal. Ada laut ke apa tu? Laut lah kan? Jadi gapo? Nampak tak fungsi kerajaan Melaka pada masa tu? Siapa nak royak gapo dia ni? Ada gapo ni di Melaka ni? Siapa nak jawab? Kat tangan. Soalan senang ni awak. Ni semua soalan. Aiman ni jawab ni. Bagus betul Aiman. Orang lain tak ada ke? Okey Aiman. Pusat persinggahan kapal-kapal. Okey, pusat persinggahan kapal-kapal. Okey, betul dah. Pusat persinggahan kapal-kapal. Orang lain ni tak cemburu ke? Aiman sore je jawab ni. Okey, kalau pusat persinggahan kapal-kapal telah ada di Melaka ni, bermaksud di Melaka tu ada gapo? Ada gapo? Siapa nak jawab? Lelaki lain lah pula yang ganteng-ganteng ni. Malulah tak jawab cepat. Okey. Siapa nak jawab? Ada hasil bumi. Ada apa Afiq? Hasil bumi. Ada hasil bumi. Ya memang Melaka ada hasil bumi yang banyak. Ada bahan mentah, ada hasil hutan dan sebagainya. Okey, itu salah satu sebab juga kapal-kapal tadi datang dan berlabuh di sini kan.
Jadi bila kita tengok ada kapal mari sini, bermaksud Melaka ni dia ada apa Ada pelabuhan yang terkenal. Ada pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan. Bila kita tengok kapal ni. Okey. Lepas tu kita tengok gambar sebelah ni. Pakat buat apa tu? Tu, pedagang-pedagang ni. Kalau awak tengok ni dah gambar ni. Syekh-syekh ni. Awak pakai mutar-mutar tu. Kita boleh nampak dah ni. Datang dari negara mana ni? Awak agak lah pakai serban tu. Mari daripada negara mana? Siapa nak jawab? Okey, Aida. Aiman. Arab. Datang dari negara Arab. Kita tengok bawah ni. Adakah Melaka ni mengadakan hubungan dengan negara Arab? Ada ke? Ada ke tak ada? Awak tengok daripada contoh ni. Ada? Ada, cikgu. Ada. Mana? Negara Turki. mana? Okey, Turki. Mesir. Turki ni lah ke barat dah awak dah. Okey, Mesir ada. Mesir. Okey, jadi hubungan ni antara Melaka ni kita tengok hubungan diplomatik. Dia bagi contoh. Yang pertama China. Kena baik dengan China awak perlu sebab China ni adalah sebuah negara yang kuat. Awak siap-siap ke orang China nak gawe kena cari awak sadar-sadar sikit. Kalau awak kena kosek kau gawe awak gitu putih buk gitu. Berani orang nak pergi kacau awak. Tak berani dah. Sebab itulah Melaka menjalinkan hubungan dengan China. China sebuah negara yang kuat. Jadi bila kita sign dengan China, ada tak orang yang berani nak mari serang Melaka? Contoh cikgu bagi. Confirm dah orang tak berani. Sebabnya kalau dia mari kacau Melaka, kita kan ada friend-friend yang hebat-hebat ni. Mungkin kita akan dibantu oleh negara China ataupun negara China mungkin akan pergi serang siapa yang nak ke kita tu. Macam tu deh. Okey, kemudian kita ada hubungan dengan Ryukyu. Negara mana ni? Awak carilah lepas ni kan. Okey, Siam, jiran kita tu. Penting ke kita ni nak sign dengan Siam? Kalau kita tengok sejarah penting deh, Siam ni boleh tahan juga ni. Dulu-dulu macam mana dia dengan negara kita. Okey, jadi Melaka ada hubungan baik dengan Siam, ada hubungan baik dengan China, dengan Makassar, dengan Pasai. Pasai dekat mana? Indonesia kan? Dengan Turki. Okey, semua kerajaan ini adalah kerajaan yang kuat-kuat ni. Dan kalau kita ada hubungan ni dengan mereka, jadi keselamatan negara kita akan terjamin. Terjamin sebab kita satunya ada hubungan baik dengan negara luar. Negara yang kuat tadi kita kata. Okey, jadi orang lain tak berani nak mari serang Melaka. Okey, sebab mereka tahu kawan-kawan, negara-negara yang ada hubungan baik dengan Melaka ini adalah negara yang kuat. Dan satu lagi, contohnya kalau kita sign dengan China, adakah China akan mari serang kita? Serang ke tak awak rasa? Tak. Confirm lah China tu tak akan serang kita. Jadi pentinglah untuk kita sign dengan mereka. Buat macam Sia tu sempadan je dengan kita. Okey. Kalau kita tak sayang dengan dia, kemungkinan dia akan serang kita. Macam gitu. Sebab itulah pentingnya persahabatan tu awak. Bila China tak serang kita, bermaksud dia memperakui kedaulatan negara kita. Kita memperakui kedaulatan negara dia. Kita sayang dengan Sia. Sia memperakui kedaulatan negara kita. Bapa dia tak serang kita? Sebab dia memperakui. Dia hormatlah negara kita sebagai negara yang berdaulat. Faham ke tak setakat tu cikgu ayah? Faham ke? Faham cikgu, faham. Okey. Okey, terima kasih dah faham. Okey, hubungan perdagangan pula dengan China. Jadi terjawab dah soalan saya awak kata tadi. Mereka mengadakan hubungan perdagangan dengan China. Ya, dulu lagi China memang soho dalam aspek perdagangan. Dan salah satu kuasa yang datang berdagang ke Melaka ialah China. Waktu kali kita nak cerita China. China mari dari China tu disinggah di Selat Melaka. Okey, Selat Melaka tu pelabuhan Melaka lah khususnya. Sebab nak pergi ke negara India, nak pergi ke mana-mana lah. Dia lalu situ. Okey, cikgu tak bincang lah tentang keistimewaan Melaka tu. Okey, Hadramaut. Hadramaut. Ni macam nama restoran ni. Okey, dekat dengan Yaman, dengan Pegu, dengan Luzon, Gujarat. Kalau dalam banyak-banyak nama ni Gujarat awak. Gujarat ni mana Gujarat?
Ingat awak mudah-mudah deh. Kita jangan ingat lah awak payah tu. Okey, Gujarat ni negara terletak di negara mana? Siapa tahu? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? India. Bagus. Okey, Syahira dah. Terima kasih Syahira. Bagus ni saya awak ni. Memang ada nampak dah bayang-bayang A+ tu apa. Okey, Gujarat ni terletak di India lah. Okey, kawasan yang terkenal dengan perdagangan. Kalau kita royak India, kita tahu dah India ni soho dengan gapo okey. Kain sari dia bukan main lagi. Orang Malaysia pun sengai-sengai pakar. Nak tukar dah siapa dengan Hindustani ni dah. Gujarat. Okey, malah memang ada pedagang-pedagang dari Gujarat ini, mereka datang berdagang di Melaka. Tadi tu kan ada kapal tadi. Mereka datang berdagang di Melaka. Sambil-sambil mereka nak pergi berdagang ke China. Singgah di Melaka. Sebab itu Melaka menjadi pelabuhan yang hebat dan terkenal. Okey, ada juga daripada pantai Coromandel. Okey, Bengal, Mesir, Parsi dan juga Turki. Banyaklah hubungan perdagangan ada, hubungan diplomatik ada. Dan hubungan inilah yang menyebabkan Melaka menjadi satu kuasa yang kuat pada masa tersebut. Okey? Okey, cikgu harap awak faham dah. Okey, seterusnya kita tengok. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Bapa gak kerajaan Melaka ni, honok sangat dia mengadakan hubungan luar tadi. Terutamanya daripada dua aspek tadi. Perdagangan dan juga hubungan diplomatik tadi. Politik tadi. Bapa. Okey, bapa. Sini tengok dalam bunga-bunga ni. Comel tengok bunga-bunga ni. Kalau tak ingat tak guna awak dah. Ada 5 semua. Okey, yang pertama sekali menjamin kestabilan. Sebab nak menjamin kestabilan. Awak ingatlah, kalau awak tak baca buku pun, bapa ni kita sayang dengan negara gini. Contoh deh, bapa kita sayang dengan negara Filipina. Bapa kita sayang dengan Amerika. Sebab kita nak menjamin kestabilan dan keselamatan. Macam cikgu ayat tadi lah, kalau tak ada hubungan yang baik ini, kemungkinan negara kita akan diapa-apakan, akan diserang ke, digapo ke. Jadi pentinglah kita sign ni supaya kita selamat. Okey, supaya negara kita stabil. Macam itu dah. Satu, keselamatan. Okey, yang kedua. Untuk apa? Untuk apa ni hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka ni pada abad ke-15 ni? Okey, yang keduanya ialah untuk kemakmuran. Okey, kalau kita biasa sebut kemakmuran ni, kita kata negara makmur. Kalau negara selamat, makmur lah. Betul tak? Negara selamat, negara kita akan makmur. Betul lah makmur. Tapi makmur ni kita kena tengok. Bukan makmur ni negara tu tak pergi sahaja. Awak tengok sini. Dia fokuskan kepada perdagangan. Maksudnya kemakmuran ni kita dapat lihat apabila negara selamat. Okey. Bila rakyat senang. Okey. Bagaimana rakyat senang? Bila keadaan ekonomi negara tu baik. Okey. Jadi kemakmuran ni meliputi semua aspek. Satu, selamat. Satu, rakyat hidup bahagia. Bapa bahagia. Tak ada masalah tak cukup makan ni ke. Okey, semua hidup selesa. Negara maju. Okey, negara maju. Dari segi ekonomi, negara maju. Dari segi politik, negara tak ada balah dengan siapa-siapa. Tak ada perang. Rakyat hidup selesa. Tak ada balah Cina, Melayu, India. Contohnya macam tu. Barulah kita boleh guna istilah kemakmuran. Kemakmuran ni meliputi semua aspek. Okey, tadi keselamatan. Keselamatan tu politik. Kemakmuran ni meliputi politik, ekonomi dan sosial dalam negara tu sendiri. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, sebabnya nak kekalkan penguasaan. Nak mengekalkan penguasaan. Penguasaan terhadap apa? Aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Cikgu ayat dah tadi dah. Kawan awak pun dah bagi tahu tadi. Ada kapal-kapal besar di Melaka. Menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang baik. Yang menyebabkan Melaka itu muncul sebagai pusat perdagangan utama dunia pada masa tu. Okey, disebabkan adanya pelabuhan Melaka yang terkenal tu. Jadi, kena jagalah. Sebab aktiviti perdagangan inilah yang menyebabkan Melaka tu terkenal. Terkenal, okay, maju, okay, kaya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab perdagangan di Selat Melaka tu. Jadi kerajaan kena jaga. Kena jaga macam mana?
Ada kan hubungan luar. Satunya, bila ada hubungan luar dengan negara lain, negara-negara lain dapat berdagang di negara kita dengan selesa. Okey, dan yang keduanya, negara-negara lain walaupun negara kita maju dari aspek perdagangan, mereka tak ada lah perasaan nak pergi serai kita tu. Dan yang ketiganya, kita memang saing dengan negara yang hebat. Mana berani nak serai? Nanti kena ratai ke China, ke Sia. Macam tu deh. Jadi semua benda ni berkait. Okey. Yang keempat, memperoleh perakuan. Hak ni saya awak kata tadi. Berdaulat, perakuan. Hak cikgu royak tu. Pentinglah bagi kita memperakui kedaulatan Melaka. Kita saing dengan Sia, Sia memperakui kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Contoh. Okey, kemudian membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Bantu Melaka pusat penyebaran Islam. Macam mana Islam boleh tersebar? Tadi nampak dah gambar Syekh tadi. Okey? Boleh nampak dah gambar Syekh tadi. Nampak ni? Ni. Yang pakai muta-muta ni. Okey, itulah bagaimana cara muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Sebab ada hubungan dengan negara-negara luar, terutamanya negara Islam. Awak rasalah mana negara Islam tu? Tak payah tanya, soalan ni senang je. Cikgu Persesian jawab Okey, negara Arab tadi, Mesir tadi. Kebanyakan pedagang-pedagang dari Arab adalah beragama Islam. Jadi pedagang dari Arab ni, okey, kalau kita belajar teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara, ke Melaka termasuklah kan? Okey, jadi pedagang Arab, dia bukan saja berdagang di Melaka. Dia singgah di Melaka, berdagang di Melaka. Pergi ke China. Kemudian orang Cina masuk Islam. Orang Cina pula, ada pula yang datang berdagang ke Tanah Melayu. Nak pergi pula berdagang ke India. Singgah pula di Melaka. Sebar Islam situ pula. Okey. Pedagang Arab pun ada juga pergi nego di India. Ada orang India masuk Islam. Kemudian orang India tu pula datang ke Melaka. Pakak sebar habis agama Islam. Macam tu. Jadi, membantulah Melaka ni menjadi pusat penyebaran Islam. Okey, jadi itu antara 5 kepentingannya. Bolehkah 5 kepentingan ni? Okey, kepentingan yang pertama, awak ingat, yang pertama untuk keselamatan. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, untuk penguasaan perdagangan di Selat Melaka. Yang keempat, okey, untuk memperakui kedaulatan. Dan yang kelima untuk penyebaran Islam. Okey, ada 5 semuanya. Lepas ni kalau awak nak tulis nota, tak payah tulis nota panjang-panjang nak baca pun malas. Serabut tengok panjang-panjang. Ambil poin-poin je. Okey. Bolehkah? Faham ke setakat ni? Nak habis dah ni 8.1. Faham ke? Faham ibu. Cikgu dengar suara je royak faham ni. Power lain? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Dah, faham dengan molek dah. Lepas ni cikgu ada soalan payah. Soalan cikgu ni. Okey, zaman British. Zaman Melaka. Okey, zaman Melaka selesai dah. Okey, kalau cikgu katalah cikgu royak ke awak suruh pergi mata. Mikir ke zaman Melaka saat ni. Boleh bayar ke tak? Kalau awak boleh bayar, bermasa awak ada tu. Bayar dengan A+ tu dekat lah dengan awak. Kalau awak bayar nampak gelap, cek dah. Kena masuk kelas tambahan mula pula. Okey, zaman British. Kita kata zaman British. Zaman British ada hubungan luar ke tak? Ada awak ada. Zaman British lah. Kita tak cerita lah zaman Portugis. Portugal tu, zaman Belanda kita tak cerita. Kita ambil hak British lah. Sebab British lah paling lama menjajah negara kita kan. Okey, jadi pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu. Negeri Melayu ni negeri yang terletak di Semenanjung ni. Kita ni macam lidah jenai ni, Kelantan, Terengganu semua. Okey, negeri-negeri selat, okey, Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Okey, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Jadi kita ada hubungan luar yang baik dengan London. Okey, London ni terletak di mana? Di Britain. British. Okey, di Britain. Kita ada hubungan luar yang baik dengan mereka lah. Sebab apa? Sebab
Sebab mereka yang jaga kita pada masa tu. Kita guna istilah jaga, menjajah kita pada masa tu. Jadi kita ada hubungan yang baik dengan London lah. Sebab pusat pentadbiran bagi kerajaan British ialah di London. Boleh faham situ? Jadi tak ada huraian yang besar lah situ. Okey, selepas merdeka. Okey, selepas merdeka. Tadi kita kata bila merdeka berubah dasar luar kita. Berubahlah pandangan tu. Kepentingan pun berubah dah. Okey, jadi berubah macam mana? Okey, kita tengok memasuki era baru. Okey, memasuki era baru. Berubah dah bila negara kita merdeka. Sebab apa? Sebab kita boleh gubah sendiri dah. Kita menggubah sendiri dasar luar kita. Bukan orang lain dah gubah. Kalau sebelum ni British. Okey, kita gubah sendiri. Jadi kita buatlah seperti apa yang kita nak. Gapo target kita. Jadi kita dapati dia tidak menjelaskan secara detail di sini berubah. Berubah deh sebab apa kita gubah sendiri dan kita tahu gapo negara kita nak. Kita buat ikut kepentingan negara kita. Dia tidak menjelaskan secara terperinci di sini tapi mungkin dekat bab-bab depan tu dia akan ceritalah. Okey. Jadi pada zaman ini selepas merdeka ni kita tengok daripada dua tokoh. Yang pertamanya ialah semasa pentadbiran Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey. Bila British balik, bila British memberi kemerdekaan kepada kita dah 1957. Okey, British pun balik. Dia Union Jack tu pun turun. Naiklah lagu Jala Gemilang kita tu. Okey, balik. Bila balik, Perdana Menteri kita yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, bagaimana bentuk hubungan luar kita pada zaman Tunku Abdul Rahman ni? Pada zaman Perdana Menteri kita yang pertama. Okey, bentuk dia apa? Bentuk dia ialah pro-barat dan anti-komunis. Pro-barat. Okey, cikgu nak tanya awak. Apa pro-barat? Agak-agak lah, nembok-nembok. Cikgu tak kisah. Okey, siapa nak cuba jawab? Cuba awak. Siapa nak cuba? Apa pro-barat? Apa? Akak tanyalah. Tak ada nak jawab. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada orang nak jawab. Tak lakulah soalan cikgu ni. Okey, kenapa pro-barat awak? Cikgu nak tanya awak. Kalau cikgu bagi clue ke awak, mesti awak boleh jawab deh. Sebelum negara kita merdeka, siapa best friend kita? Best friend forever. Siapa? Siapa nak jawab? Tak ada juga. Siapa best friend kita sebelum kita merdeka? Cikgu tunjuk dah tu kat skrin tu. Siapa? British, cikgu. Macam tu lah Nisha. Beranilah sikit. Berani mencuba. British lah. Sebab apa British? Sebab British kan yang menjajah kita kan? Zaman British menjajah kita. Boleh ke kita saing orang lain? Boleh ke nak gaweng orang lain? Kita dijajah oleh British. Tak care kita boleh saing dengan orang lain suka-suka hati. British tu lah best friend kita. Sebab itulah bila negara kita merdeka, kita tak reti nak gaweng orang lain awak. Tak reti nak saing orang lain. Sebab itulah bentuk dasar luar kita ialah pro-barat. Barat tu siapa? British lah awak. Pro-barat. Jadi kita ni, mata kita ni nampak siapa? Nampak British je. Nampak barat, British. Tu mewakili negara barat kan? Nampak barat je lah. Sebab itulah kita pro-barat. Dan anti-komunis. So ialah sebab barat dia balas dengan komunis. Jadi bila kita pro barat, automatik kita balas juga dengan komunis. Orang ni cerita dia lain pula. Sesi lain pula nak cerita anti komunis ni. Awak belajar dah masa di Tepak. Okey, kalau ingat lagi dalam bab 3 tu dah belajar dah benda ni. Macam tu. Boleh faham kau cikgu ayat tu? Analoginya gitu. Kita gaweng dengan British. Kita saing dengan dia je. Jadi mata kita ni tak nampak orang lain, nampak British je. Sebab tu kita jadi pro barat. Kita tak ada pengalaman dengan orang lain, kita ada pengalaman dengan barat je negara kita. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Aida? Boleh. Boleh. Okey.
Okey, jadi peringkat pertama dah zaman Tunku Abdul Rahman pro barat. Jadi kita kata bapa pro barat. Baru lepas kena jajah publicity. Tak reti lagi nak saing orang lain deh. Ingat gitu. Okey, bila pro barat automatik jadi anti komunis. Mesti dua-dua tu. Dia ada skepeh dua tu. Dia tulis pecah. Okey, selepas Tunku Abdul Rahman, kita tengok negara kita dipimpin oleh Perdana Menteri yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Husin. Okey, tapi pada zaman Tun Abdul Razak Husin memerintah negara kita, okey, bukan pro barat dan anti komunis dah. Tetapi bersikap, awak tengok, tidak memihak kepada mana-mana. Pro barat pun dak, anti komunis pun dak. Dia duduk tengah dah masa ni. Bersikap tidak memihak kepada mana-mana kuasa. Tetapi menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Tapi baik belaka dengan mana-mana negara. Tak kira lah negara tu pro barat ke, tak kira lah negara tu negara komunis ke, negara barat ke, negara gapo ke, tak kira. Okey, tidak memihak kepada mana-mana dah. Okey, pada zaman Tun Abdul Razak Husin, pada zaman Perdana Menteri yang kedua. Boleh faham setakat tu? Okay, Boleh Igu. Okey, bagus dah. Pada zaman Tun Abdul Razak Husin, tak berpihak ke mana-mana dah. Okey, jadi kita tengoklah kesimpulannya. Kita boleh tengok dilihat bermula pada zaman Kerajaan Melayu disesuaikan dengan keperluan perubahan semasa. Memang kita sesuaikan lah. Okey, bila merdeka tu kita buat sendiri, diulang-ulang balik lah. Okey, jadi cikgu nak tanya awak dulu ni. Dari segi asasnya ni, awak boleh pehedah kedok lagi berkenaan dengan dasar luar Malaysia sebelum kita masuk sikit lagi. Okey, asas penggubalan dasar luar Malaysia. Boleh pehe kedok? Awak boleh nampak dah kedok lagi gapo dia dasar luar. Pani kali cikgu kata, gapo rima dasar luar ni? Boleh pehe kedok? Boleh bayar kedok dalam fikir awak? Kalau cikgu tanya satu soalan kepada awak deh, contoh ni, cikgu bagi soalan mudah. Kalau cikgu kata, gapo dia dasar luar? Satu perkataan yang awak boleh royak ke cikgu. Gapo dia? Satu perkataan yang awak boleh royak ke cikgu nak menunjukkan awak faham gapo dasar luar tu. Gapo perkataan tersebut? Siapa nak royak? Jalin hubungan. Hubungan. Okey, menjalinkan hubungan. Hubungan dengan Jalin siapa? hubungan. Betul, menjalinkan hubungan. Bagus. Hubungan dengan siapa? Hubungan negara luar. Okey, dengan negara luar. Okey, bagus. Okey, senanglah mula. Lepas tu kalau orang suruh hurang, orang awak nampak dah dalam kepala awak tu gapo awak nak hurai.